Ini adalah fokus minggu depan. Seminggu berhari raya, ramai yang seronok ziarah menziarahi dan juga mengambil kesempatan ini selepas 2 tahun tak dapat beraya. Tapi bagaimana dengan keadaan ataupun kadar kesihatan awam negara, khususnya berkaitan dengan jangkitan COVID-19? Bukan itu sahaja, kita juga menyedari bahawa peningkatan kes yang berkaitan dengan penyakit kaki, tangan dan mulut, HFMD. Tapi saya berikan fokus kepada COVID-19 dahulu. Kerana dijangkakan kes COVID-19 dalam kategori 1 dan 2 akan meningkat sejurus selepas perayaan sambutan Hari Raya Aidilfitri. Profesor Madya Dr. Malina Osman, Pakar Kesihatan Awam Universiti Putra Malaysia UPM masih lagi bersama dengan kami di fokus minggu depan. Assalamualaikum, selamat Hari Raya Doktor. Terima kasih kerana di bersama kami. Ya, Waalaikumsalam. Peningkatan itu dijangka, Doktor. Kita faham bahawa seminggu ni mungkin ujian kendiri ataupun ujian saringan mungkin jarang dilakukan kerana kita berhari raya secara jujurnya. Tetapi esok dah mula bekerja, anak-anak dah mula nak pergi ke sekolah dan sebagainya. Bagaimana kita nak memastikan bahawa apabila kita jalani kehidupan semula, ianya dalam keadaan yang terbaik dan juga bagaimana kita tidak panik dan juga kena sedar bahawa COVID-19 masih lagi ada? Okey, apa yang penting di sini ialah setiap individu kita yang telah pulang berhari raya dan juga melalui pelbagai aktiviti sepanjang minggu lepas ni, sepanjang kita berhari raya, memantau gejala-gejala ataupun keadaan-keadaan yang memungkinkan mendapat jangkitan. Dan yang lebih baiknya masing-masing melakukan ujian saringan bagi membolehkan sama ada berlaku jangkitan ataupun tidak, dan ini boleh mengekang penularan yang lebih besar. Dan dalam masa yang sama, mereka-mereka yang masih belum mendapatkan dos penggalak dan juga masih belum lengkap mendapat vaksin, sila dapatkan segera di fasiliti terdekat. Dan apa yang kita risaukan sekarang ini ialah di kalangan kanak-kanak, kadar liputan masih rendah lagi, dan kita harap mereka dapat tampil untuk segera mendapatkan vaksin berkenaan. Dan hakikatnya juga tinggal sekitar 8 ke 7 hari sahaja ibu bapa yang belum menyuntik anak mereka dengan vaksinasi COVID-19 berpeluang untuk buat demikian dalam peak kids, dan kalau selepas itu perlu membayar suntikan tersebut. Adakah masyarakat akan tunggu sehingga saat-saat terakhir ataupun kita perlu pergiatkan lagi? Bagaimana kita membaca sentimen di kalangan keluarga ataupun di kalangan ibu bapa pada ketika ini? Dr. Malina, apabila Hari Raya, sudah pasti topik mengenai vaksinasi ini akan dibincangkan bersama dengan ahli keluarga. Apa pandangan mereka? Apa yang berada di fikiran ibu bapa yang mungkin belum mendapatkan vaksinasi terhadap anak-anak ini? Apa yang besar ibu bapa masih berasa tidak begitu yakin bahawa vaksin tersebut selamat. Mereka masing-masing takut terhadap sebarang kemungkinan kesan sampingan walaupun telah diberikan penjelasan berkali-kali termasuk daripada pakar kanak-kanak meminta mereka untuk tampil ke depan bagi mengelakkan sebarang potensi komplikasi. Dan apa yang penting sekarang inilah untuk ibu bapa memanfaatkan baki beberapa hari lagi sebelum 15 Mei nanti supaya masing-masing anak-anak dapat dilindungi. Dan selepas ini vaksin perlu dibayar, dan pada pandangan saya ia agak menyusahkan sebab pada masa ini masih percuma dan kita perlu segera untuk mendapatkan vaksin tersebut. Doktor, dalam pada kita bercerita mengenai COVID-19, antara perkara yang juga menggusarkan ibu bapa pada ketika ini adalah peningkatan kes yang berkaitan dengan penyakit kaki, tangan dan mulut, HFMD. Ini peningkatan yang berlaku di kebanyakan negeri-negeri. Kalau di Perak itu, di Hilir Perak dan juga di Bangka Datuk 144 kes, di Negeri Sembilan hari ini catatkan 958. Begitu juga di Lembah Kelang khususnya. Dan macam menjadi satu perkara yang kebiasaan apabila ibu bapa mendapati anak-anak yang dihantar ke Taska, Tadika, ada jangkitan yang berlaku. Dan pastinya selepas Hari Raya Aidilfitri ini apabila kembali ke sekolah juga, mungkin jangkitan itu akan lebih tinggi lagi. Bagaimana kita ingin memastikan bahawa apabila ada amalan yang baik kita lakukan terhadap COVID-19, kita lakukan juga, kita praktikkan juga untuk mengekang penularan HFMD ini. Walaupun tidak ada kegusaran mengenai simptom yang teruk, tetapi ada kemungkinan risikonya itu juga. Tularan HFMD juga sama lebih kurang dengan COVID-19. Cumanya HFMD ni lebih kepada kontak secara langsung. Dan saya ingin menasihatkan ibu bapa kalau ibu membawa anak-anak tu pergi berhari raya ataupun pergi ke mana-mana berziarah, jangan singgah di mana-mana tempat, taman permainan ataupun tempat-tempat yang indoor yang menyediakan kemudahan bermain untuk mereka, sebab ini memudahkan tularan. Dan yang penting di sini ialah sentiasa menjaga kebersihan
Dan kalau boleh lah ya, kalau misalnya kata anak-anak tu ada gejala demam dan sebagainya, elok jangan dibawa beraya ataupun pergi ke mana-mana. Yang penting elakkan jangkitan sebab HMFMD ni lebih mudah merebak melalui sentuhan ya, permukaan yang tercemar. Kalau COVID tu lebih kepada pernafasan dan juga kontak secara langsung. Tapi HFMD ni lebih tercemar melalui kesentuhan dengan tempat-tempat yang tercemar yang saya sebut tadi. Doktor, akhirnya kita memang betul seronok beraya seminggu, tetapi dalam aspek yang lain mungkin ada risiko-risiko kesihatan yang perlu kita tangani dan juga hadapi dengan cara baiknya. Pada pandangan doktor, bagaimana kita ada kena reset minda dan juga reset satu cara untuk kita melihat bahawa setiap jangkitan ataupun tanda-tanda simptom kecil yang dahulunya kita rasa biasalah sakit perut kecil atau sikit saja ataupun demam sikit saja. Tapi kerana kita dalam aspek COVID-19 dan juga ada jangkitan-jangkitan lain, bagaimana kita perlu tingkatkan lagi kesedaran dan juga kita lebih concern pasal kesihatan kita pada kali ini? Okey, yang pentingnya di sini ialah kita tahu bahawa sebarang jangkitan ya akan lebih buruk ataupun menjadi lebih teruk bagi mereka-mereka yang mempunyai komorbid. Dan komorbid ni sangat berkait rapat dengan cara hidup ya, cara pemakanan dan juga bagaimana kita menangani stres, tekanan dan sebagainya. Jadi dalam konteks itu saya berpendapat yang penting di sini ialah selepas kita memahami bagaimana COVID-19 ni memberikan implikasi ya terhadap kesihatan seseorang. Jadi menjalankan cara hidup yang sihat tu sangat penting ya, jaga pemakanan, jaga kesihatan diri ya, dan bagi mengelakkan penyakit-penyakit yang seperti kecil panas, darah tinggi dan seterusnya, menjalani kehidupan yang sihat dan memerhatikan keadaan-keadaan yang memungkinkan jangkitan. Elakkan keadaan tersebut dan kita harap kita dapat melalui keadaan yang lebih baik ya pada masa akan datang. Terima kasih Profesor Madya Dr. Malina Osman, Pakar Kesihatan Awam Universiti Putra Malaysia kerana sudi bersama kami dalam Fokus Minggu depan. Selamat Hari Raya dan juga hati-hati di jalan raya untuk pulang ke bandaraya. Kita berhenti rehat seketika dahulu. Kita cerita mengenai sukan C selepas ini. Selepas.